Pada kuliah yang telah lalu, kita sudah membahaskan adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru, dan pada malam ni insyaAllah kita akan muzakarahkan, kita akan diskusikan adab yang perlu ada bagi seorang pelajar. Yang ini saya petik di dalam kitab Taysirul Khallaq beserta syarahannya yang saya tulis Fathil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada bab yang seterusnya. Pada kuliah yang telah lalu kita sudah membahaskan adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru, dan pada malam ni insyaAllah kita akan muzakarahkan, kita akan diskusikan adab yang perlu ada bagi seorang pelajar. Yang ini saya petik di dalam kitab Taysirul Khallaq beserta syarahannya yang saya tulis Fathil Khallaq. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adabul muta'allimi. Jadi malam ni nak cerita tentang adab ataupun etika yang perlu ada bagi seorang pelajar. Adabul muta'allimi Jadi sesudah kita membahaskan, sesudah penulis kitab ini menceritakan tentang adab yang perlu ada bagi seorang guru dan kenapa didahulukan adab seorang guru daripada adab seorang pelajar, itu sudah kita perbahaskan pada kuliah kita yang telah lalu. Maka disebutkan lil muta'allimi adabun. Maka sabit bagi orang-orang yang belajar itu ada adab-adabnya. Fal awwalu fi nafsihi. Adab yang pertama bagi seorang pelajar ialah adab terhadap dirinya. Fi hayatihi madama muta'alliman. Di dalam kehidupannya selama mana dia menjadi orang yang belajar. Selama mana dia belajar. Fi hayatihi madama muta'alliman. Di dalam kehidupannya selama mana dia menjadi orang yang belajar. Wasani, dan yang kedua, adabun ma'a ustazihi. Dan yang kedua, adab seorang pelajar kepada gurunya. Ini perlu ada juga. Li'annahu abur ruhi fala yatrukul adaba ma'ahu. Kerana guru itu merupakan ayah ataupun bapa bagi roh. Kalau bapa kita, bapa kandung, ini abul jasad. Bapa bagi jasad yang beri makanan sehingga kita sihat. Tetapi guru dia abul roh. Yang membentuk kepribadian kita, roh kita.
Kita menjadi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka sama sekali tidak boleh ditinggalkan adab kepada gurunya. Sama sekali pelajar itu tidak boleh meninggalkan adab kepada gurunya. Dia mesti menjaga adab kepada gurunya. Beradab dengan gurunya. Wasalisu, dan yang ketiga, adabun ma'a ikhwanihi. Dan yang ketiga, adab sesama kawannya. Adab sesama teman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cerita bab adab yang perlu ada bagi seorang pelajar ni ada 3 hak besar. Yang pertama, adab dia terhadap diri dia sendiri. Kan? Yang kedua, adab dia kepada guru dia. Dan yang ketiga, adab dia sesama kawan dia. Kawan sepengajian. Ini kena ada. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang pelajar itu menjadi pelajar yang berdedikasi, menjadi pelajar yang baik apabila dia menjaga adab yang perlu dia jaga. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di pesantren, kalau waktu saya mengaji di Aceh, kitab Taisirul Khallaq ni merupakan kitab asas yang perlu dipelajari oleh penuntut-penuntut ilmu. Itu di Aceh. Adapun di Malaysia ni dipopularkan dengan kitab Pelita Penuntut Ta'limul Muta'allim, kitab adab. Karena kita perlu beradab, barulah keberkatan ilmu itu kita dapatkan. Baik. Maka disebutkan, amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun. Adapun adab seorang pelajar terhadap dirinya itu banyak. Bihasabil adadi. Dengan sekira-kira bilangan, kita nak hitung adab yang perlu ada bagi diri dia sendiri, itu banyak. Cumanya fazakaral musannifu ba'daha. Cuma musannif, penulis kitab ni, dia menyebutkan sebahagian sahaja. Daripada banyak tu disebut sebahagian je. Minha, sebahagian daripada adab pelajar yang perlu ada bagi diri dia sendiri itu, kan, yang banyak-banyak sebahagian yang pentingnya adalah tarkul ujub, iaitu meninggalkan ujub binafsihi, kepada dirinya. Tidak ujub, tidak hairan diri. Apa itu ujub? Wahuwal kibr, iaitu merasa sedikit sombong. Kibir. Kibir ini adalah kesombongan yang terbit di dalam hati. Kalau dizahirkan, dia menjadi takabur. Takabur itu sombong luaran dan dalaman. Adapun kibir itu bibit-bibit. Seseorang itu menjadi orang-orang yang sombong. Hati itu dah rasa lain dah, tuan-tuan. Yang pertama, tarkul ujub, tinggalkan hairan diri. Aku rasa tu. Fayambaghi lahu an yakuna mu'tarifan wa muqirran annahu 'abdun faqirun yahtaju ila rahmati rabbih. Maka sepatutnya bagi seseorang pelajar itu an yakuna mu'tarifan, bahawa adalah dia tu mengakui, wa muqirran, dan dia kena rasa annahu 'abdun faqirun, bahawa sesungguhnya dia adalah hamba yang lemah, yahtaju ila rahmati rabbih, yang berhajat kepada Tuhannya, yang berhajat kepada rahmat daripada Tuhannya. Orang yang merasakan dirinya itu lemah, yang sangat berhajat kepada rahmat Tuhannya, maka dia akan meninggalkan bibit-bibit kesombongan. Itu dia, bersedar diri. Baik. Yang pertama, adab seorang pelajar terhadap dirinya adalah meninggalkan kesombongan. Dia kena rasa yang aku ni hina. Kita ni tak ada apa. Kita ni berawal daripada kejahilan. Apabila kita belajar, kita tahu, jangan sombong. Kenapa? Kerana kita berawal daripada kejahilan. Ada orang belajar jadi alim, kan? Ada beberapa pangkat akademik, jadi alim, sombong, jangan. Apabila kita diberi kefahaman di dalam ilmu agama, itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah resam padi. Makin okey makin tunduk. Jangan jadi macam lalang. Kan?
tak berguna, makin tinggi lah orang potong je. Upah orang mesi rumput, tukar mesi rumput, bayar 50, kan, potong habis. Padi, tengok, dia resam padi. Makin berisi, makin menunduk. Ini akhlak orang alim. Kan? Akhlak yang perlu ada bagi seorang pelajar. Kalau dari awal belajar dia sudah sombong, maka tidak dihairankan kalau nanti dia mengajar, sifat kesombongan itu mewarisi pada diri dia. Lepas tu dari awal rendah diri, rasa tak ada apa-apa. Maka sebab itu ubat bagi kesombongan adalah duduk di dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu itu ubat bagi kesombongan. Dan orang yang duduk di dalam majlis ilmu itu orang yang tawaduk. Sebab apa? Sebab apabila dia duduk dalam majlis ilmu, dia nak mengaji, dia sedar diri. Maka sebab itu kita ni tuan-tuan, sampai mati pun kita masih belajar. Itu dia. Yang keduanya, wa minha, dan sebahagian daripada adab-adab pelajar yang perlu dijaga terhadap dirinya sendiri itu adalah at-tawaduk, rendah diri. Kama syarahtuhu qadiman, seperti mana yang saya syarahkan. Seorang guru itu perlu ada sifat tawaduk. Begitu juga sifat tawaduk ini perlu ada bagi seorang pelajar. Falil muta'allim, maka bagi orang yang belajar itu mestilah ayyuzayyina qalbahu bitawadhu'i, mestilah menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Di annal ilman nafi'a, kerana bahawa sesungguhnya ilmu yang bermanfaat la yujadu, itu tidak akan didapatkan illa bitawadhu'i wal khusyu', melainkan dengan adanya sifat tawadhu dan sifat fokus dan perlu fokus. Ini tuan-tuan. Perlu ada sifat tawadhu, merendah diri. Dan perlu ada fokus. At-tawadhu wal khusyu' ni perlu ada bagi seorang pelajar. Rendah diri. Kalau orang tu rendah diri, orang itu tidak sombong, seorang guru itu makin suka memberikan ilmu kepadanya, makin suka mengajarkan dia. Tapi kalau dari awal dia sudah menunjukkan kesombongannya, orang pun tak nak. Sebab orang yang sombong ni, dia susah nak menerima kebenaran, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau ada bibit-bibit kesombongan tu, istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak cerita alim, iblis lagi alim. Tetapi kenapa iblis itu ba'da an rahmatillahi ta'ala, itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana dia sombong. Kerana dia sombong. Sedangkan sombong itu merupakan salah satu daripada sifat jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutakabbir. Itu sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu kita ambil sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita memang tak layak? Jadi perlu ada sifat rendah diri. Dan perlu fokus. Mengaji kena fokus. Jangan pikiran tu merewang ke mana-mana. Tak dapat. Kan? Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kadang kalau kahwin, kalau tengah mengaji, dalam masa dia mengaji tu dia bertunang. Itu payah tu. Kena lawan kadang-kadang. Bila dah mengaji tu tengok kawan-kawan dah kahwin, tengok kitab nampak perempuan. Susah. Ada sahabat tengok cerita tu kan. Ini tuan-tuan yang dirahmati, tengok kitab, aduh keluar muka markah. Allahumma salli ala sayyidina. Kena fokus. Baik, itu dia. Yang seterusnya, wasidqu, benar, fi aqwalihi wa af'alihi, pada perkataannya dan pada perbuatannya kena benar. Kena ada sifat benar, sifat jujur, amanah kena ada. Kan? Sebab orang yang menuntut ilmu ni, ilmu tu amanah. Kalau dari awal dia tidak amanah, dari awal dia tidak jujur, bagaimana ilmu tu masuk ke dalam dadanya? Bagaimana ilmu itu boleh masuk di dalam hatinya? Supaya apa? Kenapa perlu ada sifat benar? Liyakuna, supaya pelajar itu mahbuban mawthuqan bihi, supaya pelajar itu menjadi orang yang dicintai, orang suka bergaul dengannya dan orang yang terpercaya. Fala yajuzu lil muta'allimi an yakhuna fi ahdihi, maka tidak boleh bagi seorang pelajar itu mengkhianati janji-janjinya. Apatah lagi janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan? Inna salati wa nusuki wa mahya, kita baca tu kan. Dari awal, sebelum kita lahir, kita bersaksi yang bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Alastu, ada dalam ayat lupa dah. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kan? Kita berjanji di hadapan Allah SWT. Maka jangan kita ingkar janji. Lagi-lagi janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak sesama makhluk. Maka falil muta'allim fala yajuzu lil muta'allim fala yajuzu lil muta'allim an yakuna fi ahdi. Maka tidak sepatutnya bagi orang yang belajar itu bahawa dia mengingkari janjinya. Kan? Wa minha, dan sebahagian daripada adab-adabnya lagi. Kan? Adab yang perlu ada bagi seorang pelajar terhadap dirinya, ayyakuna waqura. Kena ada sopan santun. Dunna ta'ajjuli li'annahu minasyaitan. Kan? Perlu ada sopan santun, perlu ada etika, jangan tergopoh-gapah, perlu ada berhati-hati di dalam melakukan satu-satu perkara. Jangan tergopoh-gapah, li'annahu minasyaitan, kerana al-ujlatu minasyaitan, tergopoh-gapah itu daripada syaitan. Ya. Kadang-kadang ada ni kebanyakan penyakit pelajar-pelajar yang duduk, yang tinggal di madrasah. Saya kena cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada anak, nak hantar anak kita pergi mahat tahfiz ke madrasah ke, kan? Kata guru kami almarhum Ustaz Haji Ahmad Ansari rahimahullahu ta'ala, dia wafat pada tahun 2007. Dia selalu pesan, penyakit paling bahaya yang selalu ada dekat pelajar-pelajar pondok ni, pelajar madrasah ni, sammal khair. Apa sammal khair? Di sana lebih baik. Ya. Penyakit ni bahaya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada orang mengaji 2 tahun dah pindah madrasah, 2 tahun pindah madrasah, akhirnya tak jadi apa. Kenapa? Sammal khair. Di sana lebih baik lah. Dah syok mengaji. Kat pondok sana lagi baik lah. Pergi pondok sana. Pondok sana lagi baik lah. Mahat tahfiz sana lagi baik lah. Pergi. Jadi mak ayah turutkan je. Kena pergi tak? Jangan. Saya alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Saya start mengaji pondok umur saya 12 tahun. Mengaji pondok 4 tahun. Lepas tu last kali di Bustanul Arifin, Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Hak tu sampai sekarang lebih kurang dalam 13 tahun. Tapi ilmu tak macam 13 tahun lah mengaji. Tak ada apa pun. Cumanya ayah saya kata istiqamah. Tetap. Fastaqim. Tetap. Jangan pindah-pindah. Kadang-kadang bila kita mengaji 2, 3, 4 tahun, kau tak nak pergi pondok tu baik tu. Dia punya pelajaran. Jangan. Man sabat nabat. Orang yang tetap, dia akan tumbuh. Akhirnya kalau orang tu istiqamah, sebab kita mengaji ni bukan nak alim saja. Yang penting barakah, berkat. Batu ulama sebut man sabat nabat. Kadang kita tak tahu. Apabila kita stay di pondok, kita lama di pondok, ada keberkatan yang Allah Ta'ala nak bagi. Batu guru saya pesan, masuk pondok, serah diri. Serah diri kepada guru. InsyaAllah ada barakahnya. Sebab tu institusi pondok masih terjaga sampai ke hari ini. Sebab mereka ada suhbah yang kita dah mengaji. Kan? Kita mengaji pada yang lepas suhbah. Kan? Seorang pelajar itu harus bersuhbah dengan guru. Supaya apa? Supaya akhlak yang baik yang ada pada diri seorang guru itu ditransfer ke pelajar. Sebab apa? Kerana melihat akhlaknya guru. Jadi tuan-tuan, ini pendidikan dasar yang perlu diajarkan di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di surau-surau. Baru ni si tuan-tuan saya kirim hadiahkan kitab ni kepada salah seorang tok guru pondok, Ustaz Fuad, Maulana Fuad. Kan? Beliau cakap apa? Kitab akhlak ni, pelajaran akhlak ni, kan? Makin lama, makin sedikit, makin orang tak ambil peduli. Bila seseorang tu dah masuk ke tingkatan 5, pelajaran akhlak tu dah tak ada dah. Kan? Akhlak tu dah tak ada. Dulu ada masa kecil, akhlak pendidikan Islam. Lepas tu dah. Sedangkan akhlak ni pelajaran yang perlu ada dan perlu diulang-ulang, perlu ditakrarkan.
Maka sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah, saya rasa saya dah berkuliah di masjid tuan-tuan, Masjid Al-Falah ni, saya rasa banyak kali, walaupun tak masuk dalam list kuliah bulanan tetap, tapi dah rasa macam tetap. Kan? Alhamdulillah. Jadi saya fikir, saya baca kitab ni lah, Taisir Khalaq di masjid ni. Kalau dia jemput, saya baca kitab ni. Kan? Paling-paling ada anak-anak kita dengar, kan? Ada anak-anak orang muda dengar, dia masih mengaji. Oh, perlu ada etika. Kerana ini soal keberkatan. Nampak? Itu dia. Kemudian ayyakuna wakura, bahawa dan sebahagiannya lagi, bahawa adalah dia tu beretika, sopan santun, tak tergopoh-gopoh fi masyiatihi, pada berjalannya, fi misyiatihi, pada berjalannya, ila makanin yaksuduhu au fi umurihi litakuna tammatan. Jalan nak pergi ke satu tempat tu, kan, ila makanin yaksuduhu, kepada satu tempat yang dia ingin tuju tu, berjalanlah dengan slow, dengan elok, sopan santun, jangan tergopoh-gopoh, kan. Ataupun dia berjalan untuk menyelesaikan urusannya, kenalah dengan secara tenang, beretika, berhati-hati, litakuna tamatan, supaya urusannya itu sempurna. Kalau kita buat pekerjaan tuan-tuan, jangan tergopoh-gopoh. Bukan macam orang yang tak tahan nak berak. Oh, tak tahan nak berak. Kan? Kena slow, santai, relax. Kan? Bita'ani, dengan orang panggil dengan perhati. Fokus. Itu dia. Jangan tergopoh-gopoh. Kalau tergopoh-gopoh, pekerjaan tu tak selesai. Itu dia. Ghadan. Lagi pula, ghadan tarfahu. Lagi pula, khafdahu tarfahu. Khafidahu tarfahu. Lagi pula, dia menundukkan pandangan matanya. Anin nazari. Iaitu, dia menundukkan pandangannya daripada melihat ilal muharramat, sesuatu yang diharamkan. Anin nazari amdan bisyahwatihi ilal muharramat. Berjalan menuju ke satu tempat, tundukkan pandangan. Ay khafidahu tarfahu. Menundukkan pandangannya daripada melihat, daripada menilik, kan? Yang terbit penilikan, penglihatan itu daripada syahwat kepada sesuatu yang diharamkan. Ilal muharramat, kepada sesuatu yang diharamkan. Mana jaga mata daripada melihat hal-hal yang haram. Itu dan cerita dia. Kan? Jaga mata daripada melihat hal-hal yang haram. Maksudnya apa? Ghaira zaujatihi wa maharimihi. Selain daripada isterinya, selain daripada mahramnya. Maksud yang haram di sini, kalau laki-laki melihat perempuan yang ajnabiyah, kalau perempuan melihat laki-laki yang ajnabi. Kan? Jaga pandangan. Sebab buaya dia bukan jantan, dia ada juga buaya betina. Kadang orang cakap, hak buaya jantan je. Hak buaya tina tak ada. Oh, kita ada. Orang laki jantan tina kena jaga mata. Jaga pandangnya. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita pergi ke madrasah mahatafis, biasanya madrasah dan mahatafis ini dibuat di kampung-kampung, hujung-hujung kampung, jauh dengan bandar. Kalau dibuat tengah-tengah bandar tu, maknanya tahfiz tu orang tu kuat iman. Kan? Macam di satu tempat dibuat tengah-tengah bandar. Bukan, maksudnya macam mana ustaz dah tanah dapat kat situ, tak apalah. Tapi ustaznya kena struggle sikit. Kan? Ni buka dah orang dalam. Biasa kalau pondok madrasah memang hujung-hujung kampung. Pondok kami pun hujung-hujung kampung. Dah masuk tu, kalau ada grade masuk tu, dia kata, "Hello, ni sudah habis jalan mah. Ada lagi bawah, jalan terus." Memang tak ada perumahan. Kan? Hujung kampung. Kan? Nak tengok apa? Tengok monyet. Belakang sungai. Kan? Petang-petang Nail, patin. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa macam tu. Kan? Biasa macam tu. Tu alhamdulillah duduk pondok.
Lepas tu saya selalu pesan pada pelajar, Alhamdulillah, kita dua pondok ni yang pertamanya mata kita jaga, Alhamdulillah. Sebab kat luar kita tak tahu. Kan? Kat luar macam-macam. Kan? Dengan handphone jangan macam-macam. Sebab tu pelajar pondok, pelajar madrasah, salah satu perayaan mereka adalah cuti pondok, cuti madrasah. Dia ingat tu berapa minggu, berapa hari lagi nak cuti. Tu perayaan dia. Baik. Dia jaga mata. Bukan pelajar saja. Kita yang jadi ustaz pun kena jaga mata. Tuan-tuan yang kahwin 2 pun kena jaga mata. Yang nikah 3 pun kena jaga mata. Yang baik poligami, baik monogami, jaga mata. Kan? Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha khaufan min Allah atahu Allahu imana yajidu halawatahu fi qalbih. Pandangan itu merupakan panahan iblis. Barang siapa yang meninggalkannya kerana takut daripada Allah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah taala akan mencampakkan keimanan pada dirinya dan dia akan mendapat kemanisan iman itu. Jaga pandangan. Orang yang jaga mata tidak melihat hal-hal yang haram, dia akan merasakan kemanisan dalam melakukan amal ibadah. Tidak melihat sesuatu yang haram. Tak pandang aweks yang di luar. Tak pandang perempuan-perempuan yang seksi. Ustaz, maksud tak pandang ni macam mana Ustaz? Kena jalan tutup mata. Kalau tutup mata kena langgar. Tundukkan pandangan. Itu cerita dia. Kan? Kau bawa kereta, Ustaz, tak boleh Ustaz. Lepas ni tak boleh bawa kereta Ustaz. Kadang-kadang lalu kat KL tu Ustaz. Aduh Ustaz. Dia pakai Ustaz. Aduh. Atas perut Ustaz. Ada tundukkan pandangan. Jangan tutup mata, tutup mata tak nampak. Tundukkan pandangan. Kalau ternampak cepat-cepat kali. Dia nampak cepat kali. Astaghfirullah. Sebab tu zaman sekarang Imam Ghazali sebut, kita nak lari daripada syubhat tu payah. Sebab tu kena banyak ucap astaghfirullahalazim, minta ampun lah. Istighfar banyak-banyak zaman sekarang kan. Sebab ia terdedah dengan aurat yang macam-macam. Baik. Kata sebagian ulama, nak selamat zaman lah ni kena uzlah. Ustaz, uzlah kena pergi gunung Ustaz. Kat Selangor USJ ni tak ada gunung Ustaz. Uzlah kita ni orang-orang USJ 9 ni kan, uzlah kita di Masjid Al-Falah ni lah uzlah kita. Maknanya mengasingkan diri. Uzlah mengasingkan diri. Intizalu anin nas, mengasingkan diri. Kan? Mengasingkan diri, duduk kat masjid lah. Kan? Ustaz, Alhamdulillah saya selalu uzlah. Bila time lepas maghrib? Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita uzlah lah ni. Tak ada orang pakai seksi-seksi dalam masjid ni. Ada? Mana ada? Tak ada orang buka baju pun. Tak ada. Ni uzlah kita. Sebab tu uzlah bagi orang USJ 9 ni di Masjid Al-Falah ni lah. Kan? Uzlah kita. Bukan kena cari gunung semata. Ustaz, susah saya nak uzlah ni. Bila faham uzlah kena cari gunung. Ustaz, USJ ni tak ada gunung, so semua rata je. Kan? Cik masjid tempat kita. Uzlah dalam uzlah. Masya Allah. Kan? Itu dia. Wa an yakuna aminan. Dan yang seterusnya adab yang perlu ada bagi diri dia sendiri, bahawa sesungguhnya dia orang yang aminan, orang yang jujur. Jangan kelentong-kelentong, jangan menipu-menipu, jujur. Orang yang amanah, sadiqun, orang yang amanah, aminan ay sadiqun, orang yang jujur. Ala ma utiyahu ay ma ta'allamahu wa tafaqqahahu minal ilm alladhi akhadahu min ustadhihi fayambaghi lahu an ya'taqida anna ustadhahu mukhlisun lillahi ta'ala fi ta'limih. Dia kena jujur, kena dengan amanah, kena amanah di atas apa yang sudah dia belajar, di atas apa yang dia sudah dapatkan daripada ilmu. Apa yang sudah dia dapatkan daripada gurunya.
daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Maka peringatan di sini, fayambaghi lahu an ya'taqida anna ustazahu mukhlisun lillahi fi ta'limi. Dan dia kena percaya, kena yakin gurunya itu ikhlas di dalam mengajarkannya. Jangan ada sangka buruk pada guru. Nak jadi amanah, kita kena amanah dengan ilmu. Kena mengaji, kena amanah dengan ilmu. Nak dapat berkat, nak dapat amanah dengan ilmu, jangan sesekali kita bersangka buruk dengan guru yang telah mengajarkan kita. Nampak? Itu dia. Jangan sangka buruk dengan guru. Disebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, kalau tak salah saya, syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Nawawi Jawi Al-Bantan. Kadang-kadang kita melihat zahirnya guru itu tak berapa yang kita senangi, tak berapa kita suka. Kadang-kadang kita melihat zahirnya guru itu benda yang kita tak suka. Tapi ketahuilah, ada rahsia daripada zahir yang kita lihat itu. Sebab tu kita diajar untuk senantiasa bersangka baik dengan guru kita. Orang yang ada krisis dengan guru dia, dia mesti ada masalah dalam kehidupan dia, walaupun dia alim. Sebab tu doa yang diajarkan oleh para alim ulama, apa dia? Allahumma astur uyuba muallimi. Ya Allah, tutuplah aib guruku. Kena doa banyak-banyak. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mula nak menyalahkan para alim ulama. Tidak bersetuju dengan ulama, kemudian mengutuk ulama. Dan di antara akhir zaman, nak dekat-dekat kiamat, orang kemudian mengutuk orang-orang yang terdahulu, mencaci maki orang-orang yang terdahulu. Betul, jangan ada. Para salafus salih, imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, keempat imam-imam yang muktabar ini, jangan sesekali dipandang lekeh. Jangan sesekali dibuat main-main. Jangan sesekali dihinakan. Dengan asbab mereka, kita mendapat natijah hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kerana mereka itu beristihad dengan ilmunya, dengan kemampuannya. Kesenang tuan-tuan nak jadi mujtahid mutlak. Bukan senang. Kita orang bagi kita Al-Quran, cari hukum sendiri dalam Al-Quran. Tak boleh kita, kita tak ada alat. Nahu pun tak lepas, sorah pun tak lepas, istiqaq, wada' pun tak lepas. Usul fiqh pun tak lepas. Kita ni sekarang ni makan apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Apa yang telah dihidangkan oleh guru-guru kita, itu je. Ini tuan-tuan. Lepas tu kena iktiqad, kena percaya, sangka baik dengan guru. Sekalipun misalkan tercontoh, guru itu melakukan benda-benda yang jelas maksiat, maka serahkan kepada pihak atasan untuk menyelesaikan masalah guru. Bukan kita sebagai pelajar yang memandai-mandai. Ini khusus untuk pelajar-pelajar yang berada di madrasah, yang di pondok dan sebagainya. Jangan ada krisis dengan guru. Kerana itu akan menghilangkan barakah ilmu. Kemudian yang keseterusnya, yang terakhir di sini, adab pelajar itu terhadap dirinya. Fala yujibu bighairi ma ya'rifu. Maka jangan menjawab ma warada minas su'al. Jangan menjawab pertanyaan bighairi ma ya'rifu, dengan sesuatu yang dia tak tahu. Maksudnya apa? Kalau tak tahu, jangan jawab. Fala yastahyi lit-talib an yaqula la adri. Maka tidak perlu malu untuk kita mengatakan aku tidak tahu. Jangan malu. Fala yastahyi lit-talib an yaqula la adri. Seorang pelajar itu sepatutnya jangan malu untuk mengucapkan la adri, aku tak tahu.
Bila kita ditanya, kalau tak tahu, ia cakap tak tahu. Famin wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Zarrin. Maka sebahagian daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, idza su'ilta an ilmin, apabila kamu ditanya tentang satu ilmu, la ta'lamuhu, kan? Tapi kamu tak tahu, kan? Apabila kamu ditanya satu ilmu yang kamu tak tahu, faqul, maka katakanlah, la a'lamuhu, aku tak tahu. Tanji min tabi'athu. Nescaya kamu selamat daripada keberatan dan kesukarannya. Sebab kalau kita cakap kita tahu, orang akan makin bertanya lagi. Wala tufti bima la ilma laka bih, dan jangan kau berfatwa dengan apa yang kau tak tahu. Tunji min azabillahi yaumal qiyamah, nescaya engkau akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tanju min tabi'atihi wala tufti bima la ilma laka bihi, tanju min azabillahi yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Jangan berfatwa, wala tufti bima la ilma laka bih, jangan kamu berfatwa bima la ilma laka bih, dengan sesuatu yang kamu tak tahu. Nescaya kamu akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ni pesan siapa ni? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar. Rasulullah berpesan kepada Abu Zar, maka jangan, apabila kamu tak tahu, apabila kamu ditanya kamu tak tahu, jangan cakap tahu, cakap tak tahu je. Kita ni pantang orang tanya asal tahu belaka. Jangan tuan-tuan. Benda yang kita tak tahu, cakap kita tak tahu. Itu tak merendahkan martabat kita pun tuan-tuan. Hatta kalau kita menjadi seorang guru, ada beberapa soalan yang kita rasa macam tahu tapi tak tahu, cakap tak tahu dulu, nanti saya cari balik. Sebab apabila kita memberikan satu fatwa, satu pendapat, orang beramal dalam keadaan pendapat itu salah, kita yang akan menanggungnya. Tuan-tuan. Dan apabila kita bercakap kita tak tahu, la adri nisful ilm. Tak tahu, mengatakan tak tahu itulah sebahagian ilmu. Itulah pengetahuan. Kerana bila kita tak tahu, orang akan bagi tahu kepada kita, kita akan mendapat ilmu, pengetahuan yang baru. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu dijaga habis. Lamma faragal musannifu bayana ba'di adabil muta'allimi fi nafsihi, syara'al musannifu adabal muta'allim ma'a ustadhihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sampai di sini sebab dah sampai stesen. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa berhenti awal sebab ada program penting yang saya perlu hadir di pondok. Saya dah bagi tahu kepada pengerusi di azan isyak je kita berhentilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya minta maaf banyak-banyak. Lagi pula dah sampai stesen, insyaAllah nanti kalau ada masa kita berjumpa lagi, bulan Ramadan insyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita tamatlah kitab ni, insyaAllah. Kita tamat kitab ni dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab akhlak, adab ni terus sangat penting. Akhlak, adab terus sangat penting. Kita tak boleh meninggalkan akhlak dan adab dalam kehidupan kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan, ada adabnya, ada etikanya, ada yang perlu kita jaga. Kerana Islam itu sangat menitik beratkan tentang adab. Dan Islam sangat menitik beratkan tentang adab. Maka orang-orang yang tidak beradab, dia akan menjadi biadab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebab itu, kita sebagai seorang mukmin Muslim, yang pertama sekali kita kena jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sebagai pelajar,
Kita kena jaga adab kita sebagai dan setiap apa jawatan yang kita sandang ada adab dan etikanya. Dan apabila kita menjaganya, insya-Allah kita menjadi orang-orang yang benar dan kita akan sampai kepada matlamat yang kita ingin tuju. Jadi saya rasa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya minta maaf. Saya terpaksa berhenti sekarang. InsyaAllah kita bertemu di lain hari insyaAllah. Saya rasa cukup setakat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya kena balik.